اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 18. Muka surat 18, baris bawah sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. 2. Ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluqun tanjiziyun hadisun. Kalau Arab, ta'alluq tanjizi hadis. Dan makna tanjizi itu meluluskan kehendak. Kerana diluluskan kehendaknya, kehendak Allah diluluskan dengan qudrah akan barang yang ditentu dengan iradah pada azal, pada sedia kala, iaitu tanjizi ni, meluluskan ni, ta'alluq qudrah dengan mengadakan mumkinun, kemudian daripada Adam, yakni takdak yang dahulu. 2. Ta'alluq tanjizi hadis. Dan makna tanjizi itu meluluskan kehendak. Meluluskan kehendak. Ini tanjizi bagi sifat kudrah. Meluluskan kehendak. Meluluskan tu kudrah akan kehendak atau iradah. Meluluskan kehendak ni dengan makna mengadakan perkara yang telah ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi tanjizi meluluskan kehendak. Kerana sebab apa tanjizi makna dia meluluskan kehendak? Hak tanjizi bagi kudrah ni lah. Kerana dilulus kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilulus kehendak Allah ni dengan kudrah. Diluluskan akan barang yang ditentu dengan iradah, perkara yang telah ditentukan, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Bila ditentukan dengan iradah ni, bila Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan pada azal, pada sedia kala qadim, iaitu meluluskan kehendak. Makna kepada tanjizi ni ta'alluq qudrah dengan mengada mumkinun. Mengada mumkinun ni sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah pada azal. Mengada mumkinun ni kemudian daripada Adam. Kemudian daripada takdak asalnya. Adam mana? Takdak yang dahulu. Adam dia dalam kurungan tu takdak yang dahulu. Kita ada takdak yang dahulu,
Kita ada takdok yang kemudian. Takdok tu panggil Adam. Ada dipanggil wujud. Takdok dipanggil Adam. Adam ni ada Adam yang dahulu, ada Adam yang akan datang. Takdok yang dahulu dan takdok yang akan datang. Takdok yang dahulu mana? Sebelum kita dijadikan oleh Allah. Takdok yang kemudian? Takdok yang kemudian. Takdok yang kemudian ni, takdok yang kemudian daripada Tuhan adakan kita. Takdok yang kemudian ni, kita ada sini ni tak tepuh lagi lah, tidak menempuhi lagi takdok yang kemudian. Kalau kita sudah menempuhi takdok yang kemudian, cokoh sini, itulah jawapan dia. Anak ni, kita sudah menempuh takdok yang kemudian, tiba-tiba duk cokoh atas masjid ni, lari orang. Sebab apa? Takdok dah kan, mati dah kan kitanya, tiba-tiba dia atas masjid ni. Larilah orang ni. Makna apa ni? Kita tidak menempuhi lagi takdok yang kemudian. Siapa yang sudah menempuhi takdok yang kemudian? Orang dahululah, hak mati dah. Tu nenek kita mati dah tu. Dia sudah menempuhi takdok yang kemudian. Kita belum menempuhi. Tapi takdok yang dahulu, sebelum kita dilahirkan. Takdok yang dahulu ni bahasa Arab dipanggil Adam Sabiq. Takdok yang akan datang dipanggil Adam Lahik. Itu bahasa Arab. Biar boleh jugalah. Sebab kalau tanya kita dahulu takdok. Dahulu tu bila? Sebelum kita dijadikan oleh Allah. Jadi takdok yang dahulu kita terlepas dah tu. Kemudian kita akan menempuhi pula takdok yang kemudian. Kemudian daripada Allah buat kita ni, Allah mentakdokkan pula kita. Itu takdok yang kemudian. Takdok yang dahulu daripada kita Tuhan buat. Takdok yang dahulu daripada Tuhan buat kita ni, lepas dah. Sekarang kita ada, Tuhan buat kita. Kita akan menempuhi takdok yang kemudian. Apa makna kemudian? Kemudian daripada Tuhan buat kita. Mana? Takdok akan datang tu. Jadi kita ni kita ada. Tapi kita, orang panggil apa? Duduk tengah antara Adam yang dahulu dan Adam yang kemudian. Ada dia? Kita ada, tetapi menengahi, duduk tengah antara Adam yang dahulu dengan Adam yang akan datang. Ada seumpama ni yang duduk tengah antara dua Adam ni, dikira macam Adam juga. Jadi macam tak ada juga, kira je ni. Tapi adalah cokoh-cokoh depan kita ni. Tapi ada pesen duduk tengah antara dua Adam, dia panggil. Dua ketiadaan. Ketiadaan yang sebelum, ketiadaan akan datang. Ada seumpama ni, ada atas tong je. Ada atas tong. Ada pun Tuhan buat. Sedang-sedang ada ni pun akan menempuhi pula takdok yang kemudian. Kalau kita cakap kapung kau, kita ada atas tong je. Mana ada atas tong? Maksud apa? Ada atas tong? Ada. Faham tak? Ada atas tong ni. Ada sipi-sipi gitu je. Bila masa saja kita akan menempuhi takdok yang kemudian. Bila masa kita akan menempuhi takdok yang kemudian. Lepas tu kata ada kita ni bukan ada yang hakiki yang sebenar-benar. Ada atas tong je, ada yang menengahi antara takdok yang dahulu dengan takdok yang akan datang. Dia panggil ada yang menengahi antara dua Adam. Adam yang dahulu disebut Adam yang sabiq. Adam yang akan datang disebut Adam yang lahik. Itu bahasa Arab. Sabiq hak dahulu, lahik hak akan datang. Ada ni. Kemudian tengah-tengah ada ni pula, kekal ada ni. Sebab kita tak sampai lagi menempuhi Adam yang akan datang. Tengah-tengah ada ni pun duduk di bawah rentahan Allah. Allah yang kekalkan ada. Jadi ada seumpama ni, ada gantung je ni.
Ada gantung di Allah mengekalkan kita dalam ada. Sebab tu kata ada seumpama ni bukan ada yang hakiki, tapi tetap ada. Quran bersebut kita ada. Hak pandangan mata kasar pun kita ada. Kalau kata tak ada, Quran kata kita ada ni. Quran kata Tuhan buat kita. Allah ni pula tuan kepada kita. Allah tuan kepada kita. Tiba-tiba kita tak ada. Jadi nak kata tuan, mana Allah? Rabbil alamin tu. Allah Rabbil alamin. Alam ni makhluk termasuk kita. Jadi alam ni mesti kena ada. Tiba-tiba alam tak ada. Jadi Rabbil alamin apa mana? Allah Ta'ala tuan kepada benda yang tak ada. Tak betul. Jadi alam makhluk kita ada. Quran sebut kita ada. Basar pandangan mata lendai kita pun kita ada. Tapi ada kita, ada yang menengahi, duduk tengah antara dua Adam, dua ketiadaan. Adam yang dahulu, Adam sabiq, Adam yang akan datang, Adam lahik. Ni istilah ilmu belaka ni. Sebut Adam, ketiadaan. Adam yang dahulu, sebelum kita dijadikan, dilahirkan. Adam yang akan datang selepas daripada Allah Ta'ala mematikan kita. Itu Adam yang akan datang. Dia panggil Adam yang lahir. Mana? Biasa dah. Biasa dengar dah tu. Cuma sebut istilah ilmu tu je kadang-kadang. Kita biasa dengar pun mudah ingat. Sini dia kata dengan mengadakan mungkinu kemudian Adam dalam kurungan tak ada yang dahulu. Apa tak ada dulu? Adam yang sabiq, Adam yang dahulu sebelum kita dilahirkan. Jadi yang kedua daripada 7 ta'alluq qudrah, ta'alluq tanjizi hadis. Yang ketiga pun ta'alluq tanzih hadis. Yang keempat pun ta'alluq tanzih hadis. Yang kelima ta'alluq qabdah. Yang keenam ta'alluq qabdah. Yang ketujuh ta'alluq qabdah. 7 ta'alluq, 1 suluhi qadim, 3 tanjizi hadis, 3 ta'alluq qabdah. Ini secara tafsil, secara detail, secara terperinci. Secara ijmal, ta'alluq tanjizi hadis sahaja. Allah yang bersifat dengan iradah meluluskan, mengadakan akan perkara yang Allah Ta'ala kehendak pada azal. Allah meluluskan, Allah mengadakan akan perkara yang dikehendaki oleh Allah pada azal. Kalau rukun iman yang keenam, jalanan Imam Asy'ari kena kepada qadar, jalanan Imam Maturidi kena kepada qada. Jadi kalau tanya rukun iman yang keenam, jalanan Imam Asy'ari, apa dia qadar? Jalanan Imam Asy'ari, qadar adalah ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Dia kena situ nah. Tapi kalau Maturidi tu qada, ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah tu qada. Begitulah tukar nama. Kita kalau pendek, kalau jalanan Imam Asy'ari pendek, qada iradah, qadar qudrah. Qadar qudrah pendek itu. Kalau panjang, qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi qudrah. Baru penuh. Rukun iman kita yang keenam, jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar, jalanan Imam Maturidi qadar dan qada. Jangan lupa tu. Lupa panggilan. Hak di akidah tu sahih dah. Hak di akidah sahih dah. Hak rukun iman yang keenam. Jangan lupa hak panggilan dia tu. Sebab akas tu sebalik. Asy'ari qada dan qadar, Maturidi qadar dan qada. Dia akan sebut hak iradah dululah, ketentuan azali. Kemudian barulah disusuli dengan qudrah, mengadakan. Ketentuan dipanggil pelan, mengadakan dipanggil pelaksanaan.
Jadi akan sebut pelang dululah, ketentuan dulu. Boleh susuli dengan Tuhan buat. Jadi kalau Asy'ari, ketentuan azali itu dipanggil qada. Qada. Jadi qadanya iradah. Dan qadarnya Tuhan buat, itu kudrah. Jadi qada, iradah, qadar, kudrah tu pendek. Kalau nak lengkap, qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ada apa lagi bab iradah ni? Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Apa makna? Ta'alluq tanjizi qadim. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat iradah tanjizi. Mengapa meluluskan dengan mana Allah menentu? Bila Allah menentu? Pada sedia kala yang kita ringkaskan panggil ketentuan azali. Ta'alluq tanjizi qadim lah azali. Ta'alluq sifat mana ni? Qada ni iradah lah. Jadi qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qada ni qada. Qada Tuhan buat. Tuhan buat ta'alluq kudrah. Ta'alluq tanjizi bagi kudrah. Tuhan buat bila ni? Sekarang. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Tu qadar. Maturidi. Ada Asy'ari. Maturidi tukar. Qadar sama ada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah ataupun ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Itu dua pandangan. Tapi iradah ke ilmu ke tanjizi qadimnya berlaziman. Apa makna berlaziman? Allah yang bersifat dengan iradah menentukan pada azal selaras dengan apa yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Allah yang mengetahui perkara pada azal, perkara yang harus, iradah menentukan perkara yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Jadi berlaziman dua tu. Itu qadar. Hak kudrah ni barulah qada jalanan Imam Maturidi. Apa dia qada jalanan Imam Maturidi? Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Itu baru lengkap. Kalau nak pendek kau, jalanan Imam Asy'ari qada iradah, qadar kudrah. Kudrah ni tanjiz hadis ni. Maturidi qadar iradah ataupun ilmu, qada. Qada ni kena ni. Kudrah. Ta'alluq tanjiz hadis. Mana? Pegangan tetap. Cuma antara qada qadar Asy'ari, qadar qada Maturidi tu kena kemahlah, jangan duk tukar. Kemudian qada qadar, qadar qada, satu iradah, satu kudrah. Mengada kudrah. Hak mengada kudrah itulah ta'alluq tanjizi hadis. Ini hak rukun iman yang keenam. Adapun ta'alluq yang pertama suluhi qadim, dia hanya boleh saja. Tuhan boleh mengadakan pada sedia kala. Tu je. Dia ta'alluq ni fungsi, hijaan, tugas, sifat. Suluhi ni tak ada gapa-gapa. Sebab itulah ta'alluq yang sebenar adalah tanjizi je. Suluhi ni bukan berta'alluq pun, bukan buat apa-apa pun, cuma boleh. Kudrah qadim, sifat kudrah qadim, mengadakan sekarang baru. Bila kau kudrah yang qadim boleh mengadakan, boleh mengadakan sedia kala. Boleh ya. Suluhi qadim, mengada sungguh baharu tanjizi hadis. Tu je. Jadi hak ni tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Tengok ejaan dia molek. Taklah kita bolok sangat. Ta'alluq tanjizi hadis. Kita jadi tulis kod jawi. Ta'alluq ta'ain lam waw qaf. Ta'alluq jadi. Tulis kod jawi jadi gitu. Dia asalnya ta'alluqun. Lam tu tasydid bagi depan, ta'alluq. Ejaan jawi jadi ta'ain lam waw qaf. Ta'alluq jadi. Itu hak jawi kita ni. Dia ta'alluq. Apa ta'alluq? Tugas
tagang, khijaan, sifat, ma'ani. Itu ta'alluq. Khija dia. Qudrah mengada, khija dia. Iradah menentu tu khija dia. Ilmu mengetahui tu ta'alluq dia. Sama ta'alluq dia mendengar, tugas dia. Basar sifat, ta'alluq basar melihat. Ta'alluq kalam berkata-kata, tu dipanggil ta'alluq. Kemudian tanjizi meluluskan. Kalau qudrah mengada. Kalau iradah tanjizinya panggil menentulah, tanjizinya meluluskan. Hadis baharu. Kalau qadim sedia kala. Qudrah tidak ada ta'alluq tanjiz qadim. Allah yang bersifat dengan qudrah mengadakan sedia kala. Mengadakan sedia kala tak juang. Tak akan jumpa puca antara mengada dengan sedia kala. Sebab mengada ni tak belaga dengan sedia kala, sebab sedia kala ni bukan hak diadakan. Boleh? Mengada akan suatu benda pada sedia kala. Hak sedia kala ni bukan barang yang diadakan, tu sedia kala. Kalaulah mengada akan sesuatu yang asalnya tidak ada. Jadi hak kodingnya tak ada tu koding. Ada baharu. Tuhan mengada baharu. Itu tanjizi hadis dia panggil. Adapun iradah menentu, menetap. Tu sedia kala. Ta'alluq tanjizi koding bagi iradah. Mengetahui, mengetahui pun sedia kala. Ta'alluq tanjizi koding bagi ilmu. Apa ni? Buat khok molek, tulis molek, budak pering bubuh dinding. Mana? Pering bubuh dinding. Budak pula tempat masak. Dah benda tu mok dinding, resipi lah. Resipi ilmu. Dah payah sangat nak ingat. Tanjizi hadis, tanjizi qadim. Hadis baharu, qadim sedia kala. Jadi qudrah ta'alluq tanzih hadis. Dan makna tanzih itu meluluskan kehendak. Meluluskan. Mengada tu lah. Kehendak, iradah. Jadi hak Tuhan buat ni, Tuhan buat meluluskan kehendak. Apa meluluskan kehendak? Tuhan kehendak daripada azal, perkara ni akan ada. Maka qudrah yang meluluskan, yang mengadakan. Ada ni, yang melaksanakan kehendak lah. Kehendak iradah. Yang melaksanakan kehendak qudrah. Tapi ingat baiklah ni, sebut kata kehendak tu yang kehendak tu iradah, mengada meluluskan ada tu qudrah, itu hanya isnad majazi. Jangan lupalah, kita sandar kepada iradah yang menentu, sandar pada qudrah yang meluluskan ada tu, yang melaksanakan tu. Kita sandar kepada sifat-sifat. Tetapi yang berkehendak bukan iradah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Yang mengadakan, yang meluluskan kehendak tu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Bukan sifat iradah yang berkehendak, bukan sifat qudrah yang mengada meniada, bukan. Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang mengadakan, Allah yang melaksanakan akan barang yang Allah Ta'ala kehendak pada azal. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah. Pendek, iradah menentukan, qudrah mengadakan. Pergi kepada sifat pula dah. Tu isnad majazi. Pegang sifat yang menentu, sifat yang mengada, pegangan tu salah. Dah tu kita sandar tu sandar isnad majazi. Isnad majazi dengan makna sandar letak sementara je. Hakiki menentu Allah. Hakiki melaksanakan, meluluskan, mengadakan, itu Allah. Itu hakiki dia. Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan qudrah. Ada ni. Itu isnad majazi. Sandar bukan hakiki lah.
Hak kita biasa sebut isnad majazi ni hak cakap harian kita tu lah. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, pasal kipas aircon jadi sejuk, matahari panas, pisau tajam molek mudah buat hija, api kuat sekejap je. Tu abang apa tu? Isnad majazi. Telan penedah hilang penipala, cocok sejarum boleh jalan lalu dah. Abang apa tu? Isnad majazi, sandar kepada asbab, bukan hakiki. Kita orang Islam yang beriman, pastilah kita berakidah yang menjadikan segala-gala perkara, yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang menjadikan sejuk, yang berbekas pada memutuskan, pada menghanguskan, pada apa lagi? Pada menyembuhkan. Tidak ada melainkan kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tu cakap pada nasi, air apa semua tu apa panggil isnad majazi. Itu cakap harian tu. Mana ni? Itu panggil isnad majazi. Bukan hakiki. Sama juga sandar kepada iradah yang berkehendak, yang menentukan, iradah yang menetapkan. Sampai masa kudrah yang melaksanakan, kudrah yang melakukan, kudrah yang buat. Tu semua isnad majazi. Pegang sungguh gitu punah. Sebab yang menentu bukan iradah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah, yang meluluskan, yang melaksanakan, yang mengadakan akan kehendak. Habis. Jadi makna tadi itu meluluskan kehendak. Meluluskan mana? Melaksanakan kehendak. Meluluskan, melaksana ni lah. Kalau kita kata Asy'ari qada, kehendak tu. Kalau Asy'ari meluluskan dia panggil qadar, kehendak tu dia panggil qada. Asy'ari. Kerana kenapa makna tanzizi itu meluluskan kehendak? Kerana diluluskan kehendaknya, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, diluluskan dengan kudrah. Kudrah ni sifat Allah, bukan kudrah ni umpama alat. Bukan, kudrah ni sifat Allah, diluluskan kehendak dengan kudrah. Diluluskan ni akan barang yang ditentu dengan iradah. Dengan iradah, iradah sifat Allah bukan alat. Bahkan barang yang ditentu dengan iradah pada azal. Ni hak kata ketentuan azali. Itu tanjizi hadis. Mana apa? Tuhan buat, Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan kudrah, meluluskan, mengadakan akan barang yang ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Dalam ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa fi sya', dalam pekerjaan. Apa dia? Allah Ta'ala sepanjang masa menzahirkan akan apa yang telah kehendak pada azal. Dia kata wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Ta'ala sepanjang masa menzahirkan akan barang yang Allah kehendak pada azal. Menzahirkan apa? Mengadakan lah tu. Sekarang kehendak azal kita tak tahu. Kehendak Allah pada azal malaikat pun tak tahu. Kehendak Allah pada azal hanya Allah yang mengetahui. Hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz tu malaikat tahulah, dia tukang catat, dia tukang jaga, tu malaikat tahu. Itu bukan ketentuan azali. Hak catatan di Lauh Mahfuz tu, hak ni hak azali, hanya Allah yang mengetahui. Tapi sampai masa Tuhan buat, zahirlah hak tu, hak Tuhan tu pada azal. Ada ni. Ni kita duduk di masjid benda Bukit Payung ni. Tuhan buat kita di sini, barulah kita tahu hak tu tanda tu pada azalnya. Lepas tu dia panggil menzahirkan kehendak Allah pada azal yang gaib. Hendak sedang berlaku ni. Ni tanjizi hadis ni. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah nak sepanjang masa mana ada pekerjaan. Apa pekerjaan Allah? Menzahirkan, meluluskan akan barang yang Allah Taala kehendak pada azal. Ini sepanjang masa. Apa yang Tuhan buat kat sekarang ni? Hak Tuhan buat sekarang ni nak cerita gapo laginya? Hak berlaku sekarang ni lah. Hak berlaku sekarang.
keluar suara, keluar bunyi, tadah telinga, tu semua Tuhan buat belaka. Gerak kita, diam kita, Tuhan buat belaka. Zahir batin yang dari kita berlaku, Tuhan buat belaka. Tuhan buat tu dia panggil menzahirkan kehendak Allah pada azal. Faham? Sebab itulah kalau Qadariyah, Tuhan letak tenaga di hamba, kemudian tenaga tu yang bekas sendiri, bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa mengadakan, mengerjakan, meluluskan, menzahirkan barang yang Tuhan kehendak pada azal. Tiba-tiba Mu'tazilah Qadariyah berpegang Tuhan letak kudrah di hamba, habis kerja kudrah Tuhan, tak ada dah takluk kudrah Tuhan. Lepas tu yang menggerakkan tubuh badan kita, tenaga itulah yang mai peranan pula. Jadi bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan, menzahirkan, meluluskan, mengadakan akan barang yang Tuhan kehendak pada azal. Tak dah lah. Sebab apa? Sebab Tuhan hanya buat kudrah di tubuh kita, siap kerja Allah. Lepas tu yang menggerakkan tubuh badan kita, tenaga tu lah. Ini bercanggah dengan ayat tu. Dan akan timbul pula khalik selain Allah. Walau khalik lain Allah tak ada. Tuhan tanya dah kan, hal min khalikin ghairullah? Adakah daripada penjadi selain Allah ada? Tak ada. Allah jua yang khalik. Tiba-tiba Allah letak kudrah di hamba, kudrah yang bekas, kudrah jadi khalik. Tu akidah yang sesat. Asalnya kudrah yang ada di kita ni makhluk asalnya. Sebab Tuhan yang bubuh. Bubuh di kita kudrah. Tubuh kita ni makhluk, kudrah tubuh kita pun makhluk. Lepas tu jadi khalik pula yang bekas. Khalik lah jadinya. Walha khalik hanyalah Allah. Allah lah khaliku kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Bubuh kudrah di hamba, Allah yang khalik. Menggerakkan tubuh badan hamba, Allah yang khalik. Makhluk tak bekas sama sekali, termasuk kudrah di hamba pun tak bekas sama sekali. Sebab apa? Makhluk tak bekas. Jadi hak berlaku semua ni adalah pekerjaan Allah. Allah meluluskan, Allah menzahirkan, Allah mengadakan barang yang Allah kehendak pada azal. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Wa kullu yaumin huwa fi sya' tu surah Ar-Rahman dah. Bukan surah Ar-Rahman, dah ingat dah. Surah Ar-Rahman dah. Dah ingat? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Surah tu lah. Ni. Ya dah. Wa kullu yaumin huwa fi sya'. Artinya sepanjang masa menzahirkan, meluluskan apa yang telah kehendak pada azal. Sya'ning itulah takluk tanjizi hadis. Mana apa ni? Kerja Tuhan belaka ni. Sebab apa? Tuhan Rabbil Alamin. Allah Ta'ala ni Tuan, hak dia belaka. Sudahlah. Ni masalah susah sangatnya. Kita Tuan sebenarnya. Tu pun orang lah. Mayang bang dah tinggal. Tiba-tiba siapa Tuan? Kita Tuan. Kita Tuan. Kita yang mengadakan, kita yang bekas. Tuhannya, Tuhan setakat bubuh tenaga di kita, siap kerja Tuhan. Kerja kita pula dah. Kitalah Rabb, kita Tuan. Oh, ni memang sesat akidah seumpama ni. Tu kadang-kadang payah sangat tu nak balik kepada mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah jadi payah sangat-sangat. Payah sangat-sangat. Nak balik kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Ni semua ni takluk tadi hadis belakang. Hak berlaku ni semua Tuhan buat. Dah kalau gitu kita apa? Dah lama kena kita buat. Selama ni kita duk buat, lepas tu kita berpegang kita bekas. Lah, kita Tuhan. Seumpama ni semaya bang tak pakai belakang ni. Kita Tuhan juga kan. Kita nak sembah Allah buat apa? Kita Tuhan juga. Kita Khalik juga. Kita Tuan Rabb juga. Nak sembah Allah buat apa?
Allah kerjaan ni separuh je. Mana kerja Allah? Buat kita. Mana kerja Allah? Bubuh tenaga di kita. Lepas tu tak ada dah Allah ni, kita lah pula tuan. Kita lah pula ni yang menjadi khalik. Dah semua Allah apa? Hak fa'buduh ni sebab Allah khalik. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Apalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Rabb kita, Allah ilah kita. Lepas tu Allah khaliqu kulli syai', Allah yang mendirikan perkara, dan kitanya fa'buduh, maka mengabdikan dia akan Allah yang menjadi Rabb kita, yang menjadi ilah kepada kita, yang khalik. Tiba-tiba kita tak kenal Tuhan, tak kenal diri, pergi semayang, pergi puasa, sembah siapa? Sembah Allah. Kenal tak Allah sebagai Rabb, sebagai ilah? Tak kenal. Ni main ni. Ni main. Lepas tu kita nak cerita pula, kemudian nak balik semula tu. Allah, bayangkan kita ngaji sifat wahdaniyah, dua Tuhan lemah lalu dah. Dua Tuhan, dua-dua lemah. Bila dua-dua lemah, la fasadatan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadatan. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa kat mana? Kalau berlawan dua Tuhan, memang nyata binasa. Tapi kalau bekerjasama dua Tuhan, binasa juga. Sebab apa? Lemah dua Tuhan. Sebab apa lemah? Dah. Tuhan tu separuh, Tuhan tu separuh. Bukan hak dia belaka. Lemah lalu dah. Ada ni? Dah dua Tuhan kan? Pakar kerjasama buat betul-betul. Lemah juga Allah. Kena pakar no. Buat benda kecil pun kena pakar juga. Lemah. Tak sudut pakar lah, bagi terus. Tuhan pertama langit, Tuhan pertama kerja bumi. Pun lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan pertama bumi bukan hak dia. Tuhan bumi hak langit bukan hak dia. Lemah. Tu kosi dua Tuhan. Dua-dua Tuhan jadi lemah. Binasalah langit bumi. Dah nyata langit bumi tak binasa, mana Tuhan kuasa, Tuhan tidak lemah. Bila Tuhan kuasa, pasti Tuhan satu. Dua Tuhan lemah lalu dah binasa langit dan bumi. Kalau kosi kerjaan dua Tuhan pun dua-dua Tuhan lemah, bayangkan satu Tuhan tetapi berkongsi pada buat dengan makhluk. Mana Tuhan biasa tu? Kalau dua Tuhan sama-sama Tuhan pun lemah dah duanya. Sebab apa lemah? Sebab berkongsi kerja, berkongsi mengadakan, ataupun bahagi kerja. Mung kerja mu hak tu. Kerja Tuhan ni hak ni. Hak Tuhan tu mengada hak bahagian tu. Tuhan ni mengada bahagian tu lain-lain. Lemah. Kalau dua Tuhan berkongsi lemah, dua Tuhan bagi kerja pun lemah, macam mana kalau satu Tuhan tapi berkongsi mengadakan dengan makhluk hak Tuhan buat? Mana kira? Mana nampak? Sekarang dua Tuhan. Tuhan dengan Tuhan ni tidak mengada antara mundaku. Tak ada ni. Ni Tuhan A, ni Tuhan B. Tuhan B bukan Tuhan A buat, Tuhan A bukan Tuhan B buat. Lepas tu sama-sama kuasa, sama-sama mengadakan. Tak bagi kuasa lemah. Sebab kosi. Tuhan apa kosi kita? Bayangkan kalau satu Tuhan berkongsi buat dengan makhluk Tuhan buat sendiri. Buat makhluk siap-siap, buat manusia siap-siap, tubuh tenaga di manusia siap-siap, tenaga tu pula yang buat. Lepas tu Tuhan duduk mana? Berkongsi kerja dengan makhluk Tuhan sendiri. Berkongsi kerja dengan sama Tuhan pun dua Tuhan tu lemah. Kalau satu Tuhan berkongsi kerja dengan makhluk pun kira. Oh ni tak kenal Tuhan sangat ni. Tak kenal Tuhan sangat. Oh ni malang lah kalau jadi seumpama ni. Semayang, puasa, pergi Mekah, tak kenal Tuhan. Ini bukan benda kecil ni. Punah ranah lah. Bayangkan kalau dua Tuhan. Kalau Tuhan A kongsi dengan Tuhan B, Tuhan B bukan Tuhan A buat, Tuhan A bukan Tuhan B buat. Lemah dua-dua. Sekarang ni Tuhan satu berkongsi dengan makhluk Tuhan buat. Tuhan pun buat makhluk, agak ke makhluk pula yang menjalankan tugas, yang buat kerja. Kalau kita cakap kok nak buat makhluk sangat tu, kalau kita cakap nah,
Nak buat makhluk sangat tu. Lepas tu harap ke makhluk pula yang buat kerja. Nak buat makhluk. Kau dan kamu. Kalau gitulah. Tuhan mustahil sama sekali seumpama tu. Hak dia belaka. Hanya Allah Khalik. Mana kalau kita kata kau buat makhluk. Lepas tu harap ke makhluk pula yang menjalankan tugas. Tadi buat sangat makhluk. Buat makhluk kehendak Allah. Bukan makhluk yang minta. Tuhan buat makhluk. Tuhan perlu pula buat makhluk yang mengada, yang meniadakan pula. Bayangkan kalau berkongsi dua Tuhan pun dua Tuhan jadi lemah. Oh, kalau berkongsi dengan makhluk tak ada benda lah. Tapi ni banyak pegang. Ni banyak pegang. Hak berkongsi. Hak berat lagi bukan berkongsi. Tuhan buat manusia. Kemudian manusia lah sendiri-sendiri yang mengada dan meniadakan. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah Tuhan. Tapi buat kita ni Tuhan. Lepas tu kita sehat, kita gagah, kita ada tenaga. Tak kait dengan kudrah iradah Tuhan. Kitalah yang mengadakan sendiri. Tidak berkait dengan kudrah iradah Tuhan. Hak ni kafir ijma' ulama' ni. Hak ni lagi berat. Sebab apa? Tak ada kena-kena dengan Tuhan. Hak ada kait dengan Tuhan sikit. Makhluk hamba mengadakan dengan tenaga makhluk juga. Hak Tuhan bubuh di hamba. Hak tu pun kursi kerja tu bawa Tuhan lemah. Tapi kalau tak ada kaitan dengan Tuhan tu lagi berat. Hak ni hak kamu tasir kamu pasir ni. Ingat lagi tu. Kamu tasil bekerjasama Allah dengan makhluk pada mengadakan. Ni hak kamu tasil. Tak letak kudrah di hamba, kudrah dia bekas. Ni kamu tasir, kamu pasir, tak ada kena-kena dengan Allah. Hak tu makhluk mengadakan sendiri tak kena-kena dengan Allah. Hak kamu fasir tu kafir ijma' ulama. Hak kamu tasir, hak qadariyah tu pun itu akidah yang sesat, tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Semayang pun segi Mekah habis saja gitu je. Boleh berpegang Allah separuh, makhluk separuh Allah. Ni kadang nak balik semula ni. Segala-galanya perbuatan Allah. Segala-galanya perbuatan Allah. Payah. Tak boleh nak terima. Payah. Bukan payah. Tak boleh nak terima. Payah. Tak faham bahasa Melayu. Semua yang berlaku Allah buat. Tak faham. Benar-benar tak faham tau. Memang faham. Tapi kenapa dah tu pening payah. Tak payah. Payah nak terima. Tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan zahir. Bercanggah dengan akidah sendiri. Hak sesat. Zahirnya kita buat. Pegangan hak sesatnya kita buat. Lepas tu nak tukar balik tu payah. Bukan payah nak faham. Payah nak terima. Jangan kadang-kadang makan tahung duduk baloh benda gitu. Bukan dibaloh dengan siapa-siapa, dibaloh dengan dia sendiri lah. Tapi sama kening. Tu hak dia, hak sesat. Hak dah kita dah ajar tu Tuhan belaka. Lepas tu lama kening. Dibaloh. Dibaloh dalam diri dia. Sungguh. Hak ni atas masing-masing lah. Ada siapa makan tahun. Ada siapa ke khotang satu kitab. Masuk kitab kedua, barulah lega, barulah hilang. Lepas tu bila tanya semula, ni pengalaman lah ni, pengalaman orang seumpama ni. Sebenarnya payahnya kok mana, baru dia mengaku. Tak payah dia kata. Tak boleh nak terima sebenarnya dia kata. Tengok. Apa payah? Semua perbuatan Allah. Lepas tu ikhtiar usaha pula. Wajib kita berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi hak Tuhan juga. Tu dia. Kalau tu sudah lah. Yang duk lajak pula. Akhirnya tak ada Tuhan belaka. Jabariyah. Tapi hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa berpegang Jabariyah tu sesat? Dah Quran sandok kita. Tuhan letak kita wajiblah berpegang. Kita ada peranan namanya ikhtiar usaha. Tapi kalau lah hakiki tak ada apa-apa kita ni, kenapa Tuhan sandok kita? Jadi ya cukup cukup kau dah tu je. Pusing kau pening pula lagi. Dia mudah je kita faham pegang.
Tak usah duduk korek-korek pas kalau gini kalau jadi senang je. Jadi hak berlaku ni semua ni adalah ta'alluq tanzih hadis bagi kudrah. Tuhan meluluskan apa yang Tuhan kendak. Tuhan luluskan dengan kudrah. Hak Tuhan kendak ni dengan iradah pada azal. Hak berlaku sekarang. Tapi sini nak pergi kepada iaitu ta'alluq kudrah dengan mengadakan mumkinun, kemudian pada adam, benda tak ada yang dahulu. Mengadakan mumkinun ni contohnya Tuhan buat kita, atau mengadakan mumkinun kalau contoh Tuhan buat kita. Contohnya mumkinun Tuhan mengadakan gerak kita. Sebelum Tuhan mengadakan gerak kita adam, tidak bergerak, kita diam. Tuhan mengadakan gerak kita, kemudian Tuhan meniadakan gerak, jadi diam pula. Ni hak Tuhan buat. Kalau kita nak pergi pada besar, Tuhan mengadakan kita, melahirkan kita. Ada kita, pada masa Tuhan mematikan kita. Tadi kau tengok tu. Pada masa Tuhan membangkitkan kita lepas dari tiup sangka kali yang kedua. Tadi kau tengok tu. Kalau nak kira hak lahir kita, diadakan kita, dimatikan kita, dihidupkan kembali kita. Jumpa tu lah. Tetapi tanzih qadim ni mengadakan mumkinun. Mumkinun ni bukan hanya lahir kita. Hak berlaku di kita setiap saat ni Allah yang mengadakan. Hidup setiap saat Allah yang mengadakan. Dengar setiap saat Allah yang mengadakan. Nampak setiap saat Allah yang mengadakan. Semuanya Tuhan mengadakan. Pada Tuhan mengadakan dengar. Lepas tu Tuhan menghilangkan dengar tu. Tuhan meniadakan pula. Tuhan mengadakan nampak, kemudian Tuhan menghilangkan. Tuhan meniadakan nampak, jadi tak nampak pula. Gitu je lah. Hak mumkinun ni apa yang berlaku. Sebab mumkinun ni benda yang harus, selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil. Yang wajib zat Allah tak ada kaitan dengan kudrah iradah. Yang mustahil anak Allah, isteri Allah, tak ada kaitan dengan kudrah iradah Allah. Lepas tu mungkin apa? Hak berlaku di kita sekarang ni lah. Ni semua yang berlaku ni mungkin berlaku lah. Tapi sini nak pergi kepada mengada kita, mematikan kita, kemudian menghidupkan kita kembali selepas ditiup sangka kala yang kedua. Ini hak tiga ta'alluq tanzih hadis ni. Kita baca sampai ke yang ketiga tu sebab dia sama je tu. Ketiga, ta'alluq tanzih hadis juga. Juga ni bukan pulak, betul lah ni. Dia pulak juga. Dia pulak ni berulang. Pada ni juga ni perkara yang lain-lain tapi sama. Mana ni? Arab sebut aidan. Pulak, mana pun pulak. Benda sama, berulang. Juga benda lain-lain tapi berlakunya sama. Ke mana cakapan kita? Mari pulak dia ni. Mana apa? Mana apa mari pulak? Orang yang sama, mari kali yang kedua. Mari juga, mana apa? Orang lain-lain serupa sama mari. Ke sama makna? Mari pula, mari juga sama. Mari pula ni Allah kenang benar. Berulang mari pula orang tulis je. Mari juga. Apa kata mari juga? Orang tu mari, mu mari juga mumpung. Mana apa ni? Orang lain-lain. Tapi sama-sama pada mari. Itu dia panggil juga. Jadi ni ta'alluq hadis juga. Hak lain-lain ni. Tapi sama ta'alluq tanzizi. Mana? Iaitu ta'alluq kudrah. Dengan mentakdakkan mungkin. Kemudian daripada adanya. Lain tu. Hak tadi mengadakan, kemudian dia tak ada. Hak ni mentakdakkan, kemudian dia ada. Lain. Tapi sama-sama mengada, meniada, sama tanzih hadis belaka. Itu juga tu. Yang keempat, ta'alluq tanzih hadis juga, iaitu ta'alluq kudrah dengan mengada dia akan mungkinun kerana membangkitkan daripada kubur. Ni lepas ditiup sangka kala yang kedua. Hasil tiga ta'alluq tanzih hadis. Tuhan mengadakan kita, tanzih hadis yang pertama. Tuhan meniadakan kita, tanzih hadis yang kedua. Tuhan
menghidupkan kembali kita. Tanzil hadis yang ketiga. Ni kalau cerita bab kita lah. Tapi tanzil hadis ni bukan hak ni, semua perkara adalah tanzil hadis. Nampak tak? Hak qabdah pula gua ni. Hak qabdah. Panjang qabdah tu. 5, 6, 7. Lepas tu hak qabdah. Hak dalam genggaman. Dia hak qabdah ni dalam genggaman je. Atas genggaman Tuhan, sedang-sedang ada ni, Tuhan nak kekalkan ada pun boleh. Tuhan nak meniadakan pun boleh. Tapi iradah menentukan kekal ada, kudrah pun mengekalkan ada. Jadi hadis jugalah. Pada ni. Jadi qabdah pun bukan takluk juga. Sebab sekarang ni iradah menentukan kita ada. Maknanya ada kita 40 tahun, ada kita 50 tahun. Maka tanzil hadisnya Tuhan mengekalkan kita ada. Tapi dalam keadaan kita ada ni genggaman Tuhan, Tuhan boleh nak meniadakan. Tuhan kuasa kan? Tuhan boleh nak meniadakan, tapi Tuhan tidak meniadakan lah sebab Tuhan meniadakan mengikut kehendak Tuhan. Dah kehendak Tuhan kita ada 40 tahun. Kehendak Tuhan kita ada 50 tahun. Maka tanzil hadis yang mengekalkan kita ada selama 40-50 tahun. Tapi sedang-sedang kita sedang ada tu dalam genggaman Allah. Allah nak kekalkan ada pun boleh. Allah nak mematikan, meniadakan segera pun boleh. Hak genggaman dia belaka, di bawah kekuasaan dia belaka. Itu qabdah. Hak sebelum Tuhan buat kita, sebelum Tuhan buat kita, suluhi Tuhan boleh buat kita. Bila Tuhan boleh buat kita ni? Pada sedia kala. Tu suluhi. Tuhan boleh mengadakan kita. Bila Tuhan boleh ni? Pada sedia kala. Kemudian kita sedang-sedang ada ni pula dalam genggaman Tuhan. Tuhan nak kekalkan ada pun boleh, Tuhan nak meniada pun boleh. Tu qabdah dia panggil. Tapi hak mengada meniada tanzil hadis ni muafakat dengan kehendak iradah lah. Tapi nak ceritanya, sebelum Tuhan mengadakan kita, suluhi Tuhan boleh mengadakan. Sedang-sedang kita ada ni, sedang-sedang kita ada ni dalam genggaman Tuhan. Selepas Tuhan buat kita dalam genggaman Tuhan, nak kekalkan ada ke? Selepas Tuhan mematikan kita dalam genggaman Tuhan, nak mengekalkan tak ada ke? Pada ni dia dalam genggaman Tuhan ni, sebelum Tuhan buat kita, sebelum Tuhan buat kita, kita tak ada. Tak ada kita dalam genggaman Tuhan. Tuhan nak kekalkan tak ada, boleh. Tuhan nak mengadakan pun boleh. Tapi mengadakan sungguh tanzil hadis sebagaimana hak kehendak iradah. Jadi sebut kata qabdah ni pun bukan takluk juga. Hanya nak cerita Tuhan boleh mengadakan kita pada sedia kala. Kemudian sebelum kita diadakan, sebab tak sampai lagi masa hak iradah tentukan kita akan diadakan, dalam genggaman Tuhan lah tu. Boleh tak Tuhan nak mengadakan? Kalau contoh melepasnya, kita diadakan tahun 80. Itu tanzil hadis. Tapi sebelum 80, dalam genggaman Tuhan, Tuhan nak mengadakan awal-awal boleh. Tapi mengadakan sungguh, iradat menentu bila? Tahun 80. Tahun 80 dah tanzil hadisnya. Mengadakan kita. Tuhan mengadakan kita. Ni sedang kita ada ni. Dalam genggaman Tuhan kok, nak kekalkan dia ke nak matikan? Tuhan mematikan tanzil hadisnya. Iradat menentukan kita hidup lama mana? 40 tahun. Lepas 40 barulah tanzil hadis mematikan kita. Sedang-sedang kita tak ada ni, mati dalam kubur dah ni, dalam genggaman Tuhan pula. Dalam genggaman Tuhan pula. Tuhan boleh nak kekalkan tak ada. Tapi iradah telah menentukan. Innakum yaumal qiyamati tub'asun tu. Kita akan dibangkitkan kembali. Maka bila Quran kata kita akan dibangkitkan kembali, berarti iradah menentukan kita akan bangkit kembali. Sampai masa Tuhan pun membangkitkan kita. Itu tanzil hadis. Tanzil hadis sebenarnya kerjaan Tuhan. Suluhi qabdah ni sebut je. Ada ni. Yalah, lepas dia mati senyap tu, dalam genggaman Allah. Nak kekalkan sudah pas sudah, tak bangkit. Genggaman Allah. Dalam genggaman Allah. Tapi dah Quran menyebut akan dibangkitkan.
Bila Quran sebut akan dibangkitkan, itulah kehendak Tuhan pada azal. Sebab dalam Al-Quran sebut contoh qiyamah contohnya. Ini inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Kiamat akan berlaku, tak ada ragu. Jadi benda tu akan datang kiamat ni. Kita tahu dah memang iradah menentukan kiamat akan berlaku. Macam mana kita boleh tahu? Kan ketentuan iradah Allah gaib kan. Malaikat pun tak tahu kan. Hanya Allah tahu kan. Kita tahu dah sebab Tuhan royak gitu. Sebab Tuhan royak kiamat akan berlaku. Berarti kita tahulah Allah, iradah Allah menentukan kiamat akan berlaku. Sebab Quran royak gitu. Apa yang Quran royak, hak tu ada di iradah Allah. Itu ada di ilmu Allah. Tetapi dalam keadaan kita hidup, dalam keadaan kita mati, dalam genggaman Allah. Nak kekalkan hidup, nak kekalkan tak ada, hak mati dah dalam genggaman Allah. Tu qabdah dia panggil. Tapi bukan buat sungguh. Dia ginilah contoh-contoh. Kita ada duit. Bila kita ada duit, kita boleh beli apa-apa. Kita ada duit kan? Kita dah pegang duit, suluhi tu boleh beli. Adalah barang tunjuk depan kita. Awak tahu apa tu? Dalam genggaman kita. Kita nak beli pun boleh, kita tak mau beli pun boleh. Tu kan? Tak ada orang paksa kita. Tapi boleh beli ni lama dah buat kita duit banyak. Ada sama ada poket ni boleh beli. Tapi barang tak mana-hala lagi. Barang tunjuk depan kita. Dalam genggaman kita dah tu. Nak beli pun boleh, tak mau beli pun boleh. Kita pun beli. Hak tu hak perbuatan kita ni. Hak tu beli tu perbuatan. Ada ni. Hak kata boleh beli, boleh tak boleh beli pun. Dalam genggaman pun tak beli pun. Hak belinya, hak betul-betul tu lah. Hak tu panggil suluh, hak tu panggil tanjizi. Hak beli sungguh tu. Hak kata boleh beli, boleh saja. Tak ada buat gapo pun. Lepas tu dalam genggaman, nak beli pun boleh, tak mau beli pun boleh. Pun tak buat gapo-gapo pun. Hak buatnya gapo? Beli. Hak tu sulit, tanjizi. Kalau contoh kita lah. Hak beli tu. Tapi sebelum beli, dalam genggaman kita nak beli ke tak ambuh. Sebelum ada barang tu, memang kita boleh beli sebab duit kita ada. Itu suluhi dia panggil. Cuma, ni walaupun pecah banyak-banyak, nak ceritanya, yang pertama, Tuhan boleh mengadakan sedia kala. Sebelum ada, dalam genggaman Tuhan nak ngekalkan tak ada. Sedang ada, dalam genggaman Tuhan nak kekalkan ada. Tuhan mengadakan kemudian dimatikan dalam genggaman Tuhan. Nak kekalkan mati, nak kekalkan tak ada, ataupun Tuhan nak mengadakan. Tetapi hak takluk sebenar tanjizi. Tuhan mengada, Tuhan meniada, Tuhan mengada, Tuhan meniada, akan mungkinun. Hak Tuhan mengada meniada ni sebagaimana hak iradah. Iradah menentukan gitu, sampai masa kudrah pun mengadakan gitu. Hak kudrah mengada ni panggil tanjizi hadis. Kudrah mengada akan barang yang ditentukan dengan iradah pada azal. Hak tu tanjiz qadim bagi iradah pula. Itu kata qada qadar ataupun qadar qada tu. Hak boleh mengadakan sulh qadim boleh. Takluk qada dalam genggaman dah hak dia kuasa. Dalam genggaman Allah lah. Sedang tak ada kita boleh dilahirkan dalam genggaman Allah. Nak melahirkan kita bila-bila masa boleh. Sedang kita ada ni dalam genggaman Allah. Bila-bila masa Tuhan boleh mematikan kita. Tapi mematikan sungguh, iradah menentukan macam mana. Kita hidup 40, kita hidup 50 tahun. Masa-masa kudrah mematikan lah. Mengikut apa yang iradah tentukan pada azal. Kalau 40 tahun umur kita, 40 tahun lah. 50 tahun umur kita, 50 tahun lah. Tapi sekarang dalam genggaman Allah ni, Allah nak kekalkan kita hidup dalam genggaman Allah. Allah mematikan sekarang dalam genggaman Allah. Tapi bila kita mati, sebagaimana hak iradah tentukan. Sebab masa hak iradah tentukan, Allah pun mematikan kita. Itu tanjizi hadis bagi kudrah. Mana? Kelaju sikit. Tajuk qabdah tak masuk lagi ni. Minggu depan baru nak baca. Minggu ni cerita dah, minggu depan cerita pula. Lebih dah ulang dah tu. Lebih dah ulang dah. Ada orang ustaz ulang. Hak muda-muda, hak tua pula molek ustaz ulang. Sebab salah. Hak muda Allah ustaz ulang. Tak payah
dah ikut. Buka rakaman, ulang rakaman. Senang pula dia jawab. Kalau tu molek ustaz ulang molek. Kita orang tua ni payah. Lepas tu kita mana ramai muda dengan tua. Ramai tua kita ulang. Kita ramai tua. Tahu. Tu muda ramai tua kelas kita ni. Kelas kita dengan ramai tua daripada hak muda. Kita rakyat hak majoriti lah. Dah majoriti tua kita ulang. Tapi tua-tua bukan tua barang-barang tu orang ngaji tinggi belaka tu. IQ tinggi belaka sekali badan kau tua kita pun. Tua bukan hak sekolah ni, hak sekolah tinggi-tinggi. Jadi qabdah kita sambung minggu depan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kelima, ta'alluq qabdah mungkinun dalam genggaman kehendak Allah, iaitu ta'alluq qudrah dengan berkalam tak ada mungkinun pada waktu imkan adanya dahulu daripada adanya. Ayat tu nampak macam payah, tapi maksud dia mudah je. Ayat dia kalau baca sendiri mungkin payah sikit lah maksud ayat dia tu. Hak ta'alluq qabdah yang kelima, yang keenam pun qabdah juga, yang ketujuh pun ta'alluq qabdah juga. Semua sekali ada 7 ta'alluq bagi sifat qudrah. Wallahu a'lam.